Assalamualaikum dan salam pertemuan di alam maya. Khususnya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Doa saya pada anda agar anda sihat walafiat. How are you, Fuwi? Daddy nakal. Daddy nakal. Saudara Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Doa saya agar anda sihat walafiat bersama keluarga. Begitu juga saudara Muhammad Naim, saudara Syahrudin Salim, saudara Hafiz Wan Basirun. Waalaikumsalam. Saudara Abdul Hadi Sharif, Yang Maya, Nazrul MN, Syukur Jamil, Cik Asnah, Erman Herman. Salam bahagia dan salam bahagia, salam pertemuan ya. Begitu juga dengan saudara Fazil Yub, saudara Syafri Zairi, yatim-yatim, Koperdarus bersama sejiwa. Apa khabar saudara Nazrul MN, saudara Muhammad Safri Muhammad Zun. Waalaikumsalam. Saudara Prabakaran Somas Sundram, Kian Siong, Nur Maria, Roypa, Syarum Juandi, Merpati juga bersama kita malam ini ya saudara. Bersama dengan Yu Sun Pin. Apa khabar saudara Hamizah Adnan, Puan Jamilah Sabran, Zamri Meri, Jack Jimmy, salam sejahtera dari Bintulu. Jack Mili ni, Jack Jimmy dari Bintulu. Saudara Mifash, Rashid Mustafa. Baik saudara, saya mohon maaf kerana tidak dapat memberi menyantuni satu persatu dan akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara. Badan pun bukan sihat sangat sekarang ni, musim hujan panas. Baik saudara, saya perlu melaporkan kedudukan COVID-19 hari ini. Hari ini tanggal 19 September, hari Ahad. Dan saya lihat dari segi data yang diterima, ada berkurangan. Ada penurunan semalam 15,549. Warga kita yang dijangkiti oleh virus corona telah berkurangan kepada 14,954. Mudah-mudahan akan terus menurun lagi ya. Jadi jumlah terkumpul setakat ini ya, sejak virus menyerang negara kita, jumlah warga kita yang telah pun disapa oleh virus corona adalah sejumlah 2,097,830 orang. Laporan kematian saya tidak dapat laporkan kerana tidak ada sebarang kenyataan daripada Kementerian Kesihatan. Saya pun hairan kenapa ia mahu disembunyikan atau tidak mahu didedahkan pada warga. Saya tidak faham kenapa. Seharusnya sebarang permasalahan berhubung dengan kesihatan rakyat mestilah diberi pengetahuan supaya kita lebih berwaspada. Tapi nampak gayanya Kementerian Kesihatan sejak akhir-akhir ini MySejahtera pun tak ada. Cuma yang ada dia bagi tahu jumlah negeri-negeri dan juga jumlah hari ini dan jumlah keseluruhan ya. Dan saya melihat bahawa keadaan juga tidak begitu menyenangkan di Langkawi saudara, kerana telah pun dilaporkan hari ini terdapat lagi 57 jangkitan virus corona di Langkawi. Dan keseluruhan saya lihat di negeri-negeri terdapat 6 negeri yang dijangkiti oleh virus corona. Peningkatannya saudara, yang lain tu ada susut sedikit. Seperti Perlis, semalam 33, hari ini 76. Bagaimanapun di Kedah susut daripada 1,073 orang kepada 809 orang. Di Pulau Pinang juga susut daripada 1,375 kepada 1,259. Tetapi di negeri Perak meningkat balik. Semalam 1,120. Hari ini 1,222 warga Perak, orang Perak yang dijangkiti hari ini jangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhan yang terkumpul di Perak sudah 91,080 orang. Di Selangor tiba-tiba naik balik. Sebab semalam elok dah cantik 1,995. Tapi hari ini meningkat pula kepada 2,028 orang. Jumlah warga di Selangor yang dijangkiti virus corona yang terkumpul adalah 658,309 orang. Dan wilayah persekutuan nampak gayanya dia masih lagi naik sikit tapi tak ada berkurangan lah, tapi kekal pada angka 300. Dah 3 hari betul-betul. 3 hari lepas 366. Kemudian dia meningkat 382.
Hari ini ada naik sedikit kepada 383. Ini di wilayah persekutuan. Tapi di Putrajaya sedikit susut ya saudara, daripada 31 kepada 19. Negeri Sembilan nampak gayanya naik balik pula tu. Semalam dah cantik daripada 198 kepada 131, tapi hari ini 144. Di Melaka susut, alhamdulillah, daripada 263 semalam kepada 207. Berusahalah warga Melaka untuk terus mengurangkan lagi jangkitan virus corona ini. Di Johor juga nampak gayanya alhamdulillah dah mula susut daripada 208 kepada 1948 orang. Semalam 2208 orang ya. Di Pahang naik balik. Semalam 634, hari ini naik kepada 705 orang. Tetapi di Terengganu susut sedikit daripada 755 kepada 671 di Terengganu ya. Tapi jumlahnya banyaklah sebab warga Terengganu bukan ramai sangat pun. Ya. Dan di Kelantan agak menggusarkan. Dah 2 hari naik berturut-turut. 3 hari lepas 869. Tiba-tiba semalam dia naik 1214 dan hari ini 1420 warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. So jadi Cik, Mek, Abang, sayang-sayang belaka, jagalah kebersihannya dalam musim-musim hujan begini. Kalau musim hujan, virus corona itu mudah merebak saudara. Di Sabah dia ada susut sedikit sangat. Itu semalam 1395, hari ini 1356. Bagaimanapun tren penurunan itu sudah berlaku di Sabah. 3 hari lepas 1533. Dan di Labuan alhamdulillah. Saya harap warga Labuan dapat mengekalkan kerana Labuan hari ini sifar. Tiada jangkitan dilaporkan di Labuan. Di Sarawak juga nampak gayanya sudah ada tanda-tanda susut daripada 2,929 kepada 2,707. Jadi warga Sarawak berusaha untuk mengurangkan penyebaran, penularan virus corona saudara. Untuk bulan ini, setakat hari ini 19 September, jumlah terkumpul bulan ini adalah 351,576 warga yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, hari ini juga saya menerima berita sedih, iaitu 2 kematian. Itu pertama sekali mantan Adun Kunak, Allahyarham Datuk Nilwan Kabang. Beliau adalah merupakan Adun Kunak yang meninggal dunia awal pagi tadi, yang juga merupakan seorang pemimpin yang mesra rakyat dan terkenal di Sabah. Dan seorang lagi adalah sahabat karib saya, iaitu Allahyarham Saudara Wan Indra Putra Muhammad. Beliau merupakan naib ketua UMNO bahagian Shah Alam, seorang pejuang yang selalu berterus terang dan juga banyak menulis dalam media sosial. Tidak kita ketahui apakah penyakitnya, tetapi disyaki serangan sakit jantung. Kerana beliau kelihatan sihat, cuma dia rajin sangat dalam kirimannya. Cerita lain tak ada tentang nasi kandar. Mungkinlah gamaknya malam-malam ada makan nasi kandar banyak sangat kot. Tak tahulah. Tapi diberitakan bahawa Allahyarham mengalami serangan jantung pada malam tadi dan disahkan meninggal dunia jam 5.45 pagi. Jadi untuk itu saudara, kepada seluruh warga, keluarga Allahyarham Datuk Nilwan dan juga saudara keluarga saudara Wan Indra, kita mengucapkan ucapan takziah dan bersamalah kita sedekahkan Al-Fatihah agar roh kedua mereka ini diterima dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana yang sering saya katakan saudara, begitulah hidup ini pertunangannya adalah kematian. Jadi kita yang hidup ini berwaspada dan sentiasa kita jaga kesihatan kita saudara. Baik. Tazkirah singkat kita hari ini adalah tentang akibat berhutang. Kerana setiap manusia yang memiliki pelbagai ukuran ekonominya masing-masing
telah pun sebenarnya ditetapkan oleh Allah tentang rezekinya, sama ada kaya maupun miskin, sama ada banyak ataupun sedikit. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisap, dan mereka harus bersabar dalam menerima apa sahaja keadaan. Ini saudara, cuma dalam memenuhi tuntutan kehidupan ini, kita juga harus berhati-hati. Kerana dalam keadaan terdesak, mungkin kita terjebak untuk berhutang kepada tetangga ataupun saudara ataupun teman dan rakan. Dan akhirnya kita pun terbelit dengan hutang. Hutang ni saudara, dia dikira selagi tak dibayar, sampai ke akhirat nanti dia tidak ada lupus. Jadi dalam keadaan begitu, kadang-kadang kerana untuk mengelakkan dari apa diburu oleh mereka yang beri hutang, kita terpaksa pula berbohong kerana tidak mampu untuk melunaskan hutang. Dan inilah yang dikhawatiri oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatul Aisyah, dia berkata Rasulullah seringkali memperbanyakkan doa meminta perlindungan dari hutang yang tidak terbayar, dan sebab itu yang boleh menimbulkan dosa. Jadi Sayyidatul Aisyah bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, kenapakah engkau banyak meminta perlindungan dari hutang yang tidak berbayar dan sebab yang menimbulkan dosa?" Jadi baginda menjawab, jika seseorang itu berhutang dan ia akan berbicara dan berdusta dan berjanji lalu mengingkarinya, maka dirinya terbelit dengan hutang dan dosa. Jadi kerana itu saudara, kalau boleh elakkanlah diri saudara daripada berhutang. Kerana bila kita dibelit oleh hutang, hidup kita seringkali terganggu. Baik saudara, kita masuk bab mutiara kata. Kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Semoga sehat. Cuma dalam keadaan begini di Manjung hujan ke? Di Kuala Lumpur ni suasananya mendung, hujan, panas, hujan, panas. Dan kita yang berusia emas ni, warga emas ni, harus berhati-hati agar diri kita tidak dijangkiti oleh sesama ataupun demam. Saya pun terasa badan dedor, orang Perak kata saya. Saudara Mazhar Ramli harap para pengunjung wajib jaga diri, SOP. Kalau boleh tangguh-tangguhlah dulu untuk beriadah. Tunggu dulu, betul saudara Mazhar Ramli. Dan menurut apa Cikgu Hibil, wang tidak dapat membeli waktu. Time cannot be buy. Jadi walaupun kaya, kita tetap akan tua. Wang tidak dapat membeli kesihatan. Sekaya mana pun, kamu tetap akan sakit. Dan wang tidak mampu menunda kematian. Walau kaya macam mana kamu, tetap akan sampai waktunya kamu akan mati. Jadi janganlah rasa sombong jika banyak wang, dan janganlah risau jika tiada wang, kerana wang bukanlah segala-galanya. Itulah apa ini cerita daripada Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil memberi sentuhan pada kita dengan kata-kata mutiaranya. Apa khabar Saudara Azman, Saudara Otai, Keriman, ini dalam Instagram. Saudara Mira Harun, Manjung baru mula hujan. Sabar Mira Harun, kalau di Manjung hujan tu eloklah jangan berhujan ya. Saudara Haris Ibrahim, Fu Chuan Wei, apa khabar? Saya sihat insya-Allah. So Jambaria Abdullah, Abdul Habib termasuk hutang dan janji kepada rakyat. Benar. Hutang itu bukan wang ringgit, hutang janji. Kalau mau membela rakyat, tapi kamu tidak laksanakan, kamu berhutang dengan rakyat. Saudara Nasrul Anwar, gali lubang, tutup lubang. Itu sebab jangan amalkan kehidupan berhutang. Benar saudara. Baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Andai negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Besok pejabat dibuka, mana-mana yang telah membuat permohonan untuk mendapatkan pengeluaran wang simpanan pekerjanya, bolehlah pergi ke pejabat, intai-intailah. Kalau ada rezeki dan jika memperolehi wang, ingat itu wang saudara, bukan wang sesiapa.
Jadi berbelanjalah seadanya. Begitu juga dengan bantuan prihatin dan sebagainya. Besok pejabat buka, bolehlah saudara berurusan. Saya mendoakan agar saudara memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak pimpinan kerajaan. Dan begitu juga dengan bank berurusanlah. Memanglah kita mengharapkan supaya pihak bank negara, Kementerian Kewangan segera menghantar notis ataupun surat arahan kepada bank agar isu moratorium ini dapat terlaksana sepenuhnya. Sebab bank dia tak akan buat bank-bank di cawangan-cawangan. Kalau saya pergi pun dia kata tak ada arahan. Inilah masalahnya. Jadi di sinilah yang selalu saya katakan bahawa sistem birokrasi yang mengikat, yang mengekang sesuatu pengumuman kerajaan itu tidak terlaksana sepenuhnya. Pasal minum air vitamin C. Dalam hujan-hujan begini saudara, kadang-kadang kita tidur tak cukup, elok cari vitamin C atau buah-buahan seperti limau dan sebagainya. Badan kita bukan kuat sangat. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini ialah sampai bila harus begini? Sampai bila harus begini? Jadi sebelum saya memberi pencerahan tentang persoalan ini, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, berhenti singgah di pinggir kota, membeli penganan di tepi gedung. Orang menyanggah payung mahkota, bak kehujanan tidak berlindung. Jadi mereka yang cuba-cuba menyanggah payung mahkota Gajah-Gajah Melayu, mereka ibarat kehujanan yang tidak berlindung, kebasahan nanti. Jadi sebab itu saya selalu katakan, jangan sesekali berbicara sesuatu hal yang tidak perlu dibicarakan. Jangan nak sanggah dan bukan-bukan, saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, di rendangan redup, duduk tersendu, mengenang detik, fikirnya hamba. Rakyat hidup bersatu padu, orang politik mengadu domba. Ini keadaannya. Datuk saudara Pak Nazir kata ini bukanlah untuk semua orang. Memang ada setengah orang politik ni dia menggunakan elemen pecah dan perintah untuk mengadu dombakan di rakyat ni kerana mereka mempunyai niat politik. Dan ini seringkali dilakukan oleh pihak-pihak pembangkang. Saudara, jadi dalam keadaan begini kita harus berhati-hati. Jangan kita terperangkap dalam elemen politik adu domba, teori Machiavelli, divide and rule ataupun pecah dan perintah. Saudara Azman Nasib, dos ketiga boleh jadi hak ke? Ini masalahnya sebab saya ada nampak tadi, saya tak boleh nak ulas lagi sebab saya tak dapat secara tuntas. Saya sedang mengkaji sebab ada kenyataan di negara England katanya ada suntikan ketiga. Bagi saya perlu apa? Kita bukan nak suntikan vaksin ini bukan ubat, ia adalah sebagai pelindung. Jadi saya harap Kementerian Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan dapat melihat perkara ini secara tuntas atas keperluannya. Jangan rakyat dijadikan mangsa saudara. Jadi sebelum saya beri pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun komen-komen kesan daripada suntingan anda. Nak pakai boleh pakai, pikulah tanggungjawab jika sesuatu berlaku pada anda. Tapi kalau anda gunakan 100%, saya bertanggungjawab. Daripada A sampai Z sampai Z. Tapi kalau 5 minit, 10 minit, saya tak tanggungjawab. Itu suntingan anda kadang-kadang lari daripada maksudnya. Bagaimanapun, seringkali saya katakan, saya perlu menyatakan bahawa ini adalah pencerahan politik yang tidak ditaja oleh sesiapa. Pencerahan politik ini berdasarkan kepada pengalaman saya, pengetahuan saya dan pembacaan saya daripada apa yang tersiar dalam media sosial dan juga merupakan kritikan pandangan saya. Tidak berniat untuk menghasut sesiapa. Jadi saudara, dalam keadaan begini, kita prinsipnya, asas prinsipnya ialah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu keadaannya. Jangan pula ini saudara mengatakan bahawa saya memaksa anda percaya 100%. Tidak. Kalau bersetuju, katakan bersetuju. Kalau tak bersetuju, katakan tak bersetuju. Tak ada masalah. Ini bukan pencerahan yang orang mesti ikut. Itu dictatorship namanya saudara. Baik. Dalam keadaan sekarang ni, kekhawatiran saya apabila
Pulau Langkawi yang telah dibuka semula, kita dapat melihat begitu ramainya pelancong dah masuk ke Langkawi sejak 2-3 hari lepas. Dan ini merupakan projek rintis gelembung pelancongan domestik. Tapi bagaimanapun hari ini ia merekodkan 36 jangkitan baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam sehingga 12 tengah hari tadi. Jadi menurut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, hari ini angka itu telah pun menjadi terdapat 625 kes aktif di seluruh Pulau Langkawi dengan Mukim Kuah mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 240 kes. Jadi teman-teman, rakan-rakan yang masih berada di Langkawi, masih lagi bercuti di Langkawi, jadi berhati-hati bila saudara berada di kawasan Mukim Kuah, kerana banyak jangkitan di situ. Bukan berarti tak boleh pergi, mungkin dah ambil vaksin dan sebagainya, tapi ikut SOP. InsyaAllah bila balik ke hotel ataupun rumah persinggahan, pastikan dia bersih dan seboleh mungkin jauh adakan penjarakan sosial. Saudara Syafri Zahari masih tidak ada menteri-menteri yang bangkitkan tentang kehidupan rakyat. Masih lihat dalam parlimen itu. Kita akan santuni sedikit nanti. Kemudian daripada Mukim Kuah, Mukim Air Hangat. Mukim Air Hangat pula merekodkan 131 kes. Ini aktif COVID di Langkawi. Diikuti Ulu Melaka 101 kes, di Padang Maksirat ada 83 kes, di Bohor ada 36 kes dan di Kedawang ada 34 kes. Ini adalah mengikut data ini, Kedah merekodkan sejumlah 1,233 jangkitan, menjadikan kumulatif wabak COVID-19 menular di negeri itu kini mencecah sudah 122,736 dengan 19,263 masih aktif. Jadi dari segi kapasiti katil hospital di Kedah yang dikemasklinikan sehingga 15 September saudara, menunjukkan penggunaan katil unit rawatan rapi ICU melebihi 100% daripada 104 katil yang disediakan. Sehingga semalam lebih 3,000 pelancong dilaporkan sudah mendarat di pulau itu dengan dikenakan pelbagai prosedur operasi standard SOP sebelum menaiki pesawat ataupun feri. Jadi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menyasarkan di Langkawi kira-kira 200,000 pelancong domestik akan mengunjungi Langkawi bermula kemarin sehingga Disember. Jadi dalam keadaan begitu, saya harap para pelancong, teman-teman yang berhasrat untuk bercuti di Langkawi berhati-hati. Seri-seri nyawa orang Malaysia milik vaksin. Saya tak faham apa maksud saudara. Saudara. Kemudian yang sering kali saya timbulkan persoalannya ialah untuk solat Jumaat, katanya di Putrajaya 500 orang, ada yang kata 300 orang, dan masjid-masjid lain ada yang 100, ada yang 40. Sedangkan Langkawi boleh. Di sinilah yang saya ingin menekankan berkali-kali bahawa sepatutnya masjid ini dibuka agar kita semua dapat berdoa pada Allah SWT. Jadi menteri yang dipertanggungjawab dalam jabatan menteri di jabatan agama Islam, sahabat saya juga, saudara Idris Ahmad, dulu kata 5 hari boleh selesai. Takkan tak selesai, dah berapa hari dah. Patutnya saya dah cakap, saya dah bijak, saya dah mengutarakan kalau boleh berundinglah dengan Kementerian Kesihatan, dengan MKN, cari formula bagaimana supaya masjid boleh dibuka semula. Bagi saya masjid tak salah, bukan lama mana pun. Dan SOP dalam masjid pula ada penjarakannya. Tetapi kalau kita lihat dalam YouTube, dalam media sosial, mereka yang menaiki pesawat, menaiki feri, bukan ada penjarakan sosial yang jauh. Rapat-rapat juga. Kadang-kadang bila beli tiket, duduk dekat lapangan terbang ataupun sementara menunggu feri. Jadi penjarakan sosial tidak berlaku. Sedangkan di masjid ada. Saya tengok juga ada satu masjid tu tak bagi masuk pun. Ada waktu-waktunya, you tak boleh masuk, orang lain dah boleh masuk. Jadi jawatan kuasa masjid boleh, orang biasa tak boleh. Jadi kita menahan sama manusia, sama insan dari melaksanakan beribadah kepada Allah SWT. Ini masalahnya. Saudara Tuan Eksan Sayuti, orang kita ni tak dapat lampu hijau berduyun datang. Saya nak marah pun tak boleh, sebab sebenarnya mungkin warga kita dah lama sangat terkurung
dah lama sangat terpenjara di rumah. Jadi bila nampak ada ruang boleh pergi dan cuba cari tempat, dia tengok Langkawi, semua pergi ke Langkawi. Matlamatnya adalah kerana untuk release tension. Rasa sebab kita sekarang ni, hari ni dah 18 September, 19 September. Jadi tinggal berbaki lebih kurang 11 hari je lagi bagi keputusan ujian klinikal ivermectin di 12 hospital. Jadi kerana sejak bulan Mei lalu, Kementerian Kesihatan dan Institut Penyelidikan Klinikal ICR telah memulakan ujian klinikal bagi mengkaji kesan penggunaan serta keberkesanan ivermectin untuk pesakit COVID-19 yang berisiko tinggi di hospital di bawah kementerian. Jadi kita mengharapkan agar kerajaan Malaysia dapatlah menghantar wakil ke Kementerian Kesihatan ke Uttar Pradesh kalau susah sangat. Bagaimana untuk melihat bagaimana penduduk di Uttar Pradesh di India tu boleh sembuh kerana menggunakan ivermectin dan sebagainya. Dan kita nak tahu jugalah apakah dia punya result ataupun keputusan klinikal. Dia tinggal lagi 11 hari. Kita berdoalah agar ivermectin ini dapat dijadikan ubat. Sekurang-kurangnya kita adalah ubat untuk merawat jangkitan virus corona. Jadi kita hanya bergantung pada vaksin. Vaksin bukan ubat. Dia hanya sekadar seolah-olah perisai dalam tubuh badan kita. Macam mana kita buat suntikan cacar, polio dan sebagainya. Saudara, jangan saudara ingat dah cucuk vaksin ni maka saudara bebas daripada jangkitan virus corona. Tidak. Dah cucuk pun 2 dos ke, tak tahulah 3 dos pun, kalau saudara mengabaikan SOP, maka saudara juga terdedah untuk dijangkiti oleh wabak ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, setakat hari ini sejumlah, ini pula kesan daripada virus corona dan kesan daripada yang ada yang bunuh diri, kesan daripada menghudupnya ekonomi, sejumlah 76,786 kes perceraian didaftarkan di seluruh negara sejak Mac tahun lalu hingga Ogos tahun ini, bulan lepas. Demikian menurut kata Yang Berhormat Perdana Menteri dalam jawapan bertulisnya. Jadi daripada jumlah itu seramai 66,440 kes perceraian membabitkan pasangan beragama Islam. Manakala 10,346 adalah pasangan daripada bukan agama Islam. Jadi menurut Yang Berhormat Perdana Menteri, berdasarkan perincian kes yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Selangor merekodkan kes tertinggi di kalangan pasangan beragama Islam dengan jumlah 12,479 kes dan diikuti dengan Johor 7,558 dan Kedah 5,985. Sementara itu bagi golongan bukan Islam di negeri Selangor juga mencatatkan bilangan tertinggi, itu sebanyak 3,160 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,893 dan di Perak 1,209 kes. Jadi itu jawapan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri kepada jawapan bertulis di Parlimen kepada pertanyaan daripada ahli Parlimen Tampin Yang Berhormat Hassan Bahrom yang mahu tahu mengenai status atau statistik perceraian di masyarakat luar bandar kesan daripada pandemik virus corona. Sebab itu saya katakan dalam hidup rumah tangga ni, pasangan suami isteri kenalah perbanyakkan sabar. Kalau kurang sabar jadilah begini. Jadi kalau isteri itu menuntut ataupun mulut pula becuk pula gamaknya, dan suami pula hilang pertimbangan, akhirnya berlaku perceraian. Bila berlaku sesuatu perceraian yang kesannya bukan hanya pada pasangan saja, bukan hanya pada suami dan isteri, tapi juga melibatkan anak-anak dan keluarga. Jadi keluarga yang dicantumkan melalui perkahwinan itu akhirnya terpisah jua. Anak-anak bagaimana? Dia tentulah mereka juga akan mengalami kesedihan. Tiba-tiba selama ini boleh bermanja dalam kedua ibu bapa, tiba-tiba kehilangan tempat bermanja yang serentak dalam sebuah rumah. Ini satu benda berita yang menyedihkan sebab jumlahnya bukan sedikit sahaja, 76,000. Artinya 76,786 keluarga berantakan. Sebab itu saya mengingatkan teman-teman,
Bukan hanya pada suri rumah tangga, bukan hanya pada wanita. Suami juga perlu mempertingkatkan kesabaran. Kalau isteri tu ngongek, pusing belakang, duduk menonglah sedikit kita ketingkap. Ini saya kesan ini kerana tak dapat keluar rumah. Keluar rumah, makan tak ada, runsing fikiran, suami hilang pekerjaan, minta daripada kumpulan wang sebarang pekerja tak dapat, tunggu bantuan tak dapat, buat bendera putih tak dapat, muka saling-saling, masing-masing saling tunding menunding atas sama lain. Awak tu lah dulu ada duit tak serah diri, berbelanja gitu ni. Mungkin yang lelaki ni pula, you diam lah. Isteri pula kata awak ni dulu pentingkan orang ni, pentingkan begini. Akhirnya rumah tangga berantakan. Bila sebuah rumah tangga berantakan, kesannya adalah pada anak-anak dan dua keluarga yang bercantum dari perkahwinan itu terpisah. Ini yang agak menyedihkan bagi saya. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman yang mempunyai rumah tangga, santunilah, rawatlah cinta kasih bagi sebuah keluarga itu, pastikan ada kesabaran. Samping itu, sentiasalah kita berdoa pada Allah SWT agar segera menghuraikan ataupun menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saudara Kamal Zaman Ramli, Mahathir dan Mahidin adalah punca. Ini kita tak boleh nak kata begitu. Bagi saya, punca segala-galanya adalah hilang kesabaran. Memanglah, kita nak kata punca, kita mudah menuduh. Tapi jangan kita menuduh orang lain atas berlakunya sesuatu. Dan dalam rumah tangga ni, saya sering ingin mengingatkan, terutama pasangan muda, bila anda terjebak dengan masalah rumah tangga, jangan sesekali mencari orang ketiga untuk dijadikan sebagai tempat mengadu. Jangan. Kerana orang ketiga ini seringkali tidak ikhlas dalam memberi pandangan. Kadang-kadang ada juga mereka yang ambil kesempatan. Orang ketiga ni kalau benar-benar dia betul sayang pada anda, kalau anda mengadu pada dia, apakah dia akan memastikan menyediakan segala kemudahan yang anda perlukan? Jadi jangan mengadu pada orang lain, mengadulah pada Allah SWT. Selamatkanlah rumah tangga kalau goyah. Dan memang benda itu diizinkan, tapi itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT, iaitu perceraian. Jadi saya mengharapkan agar saudara dapat menyantuni rumah tangga sebaik mungkin. Kalau rasa tak puas hati, carilah usaha merawat cinta kasih. Dulu boleh berkasih sayang, takkan berakhir dengan perceraian. Ini nasihat saya. Jadi saya menerima kiriman daripada Pok Sujit. Pok Sujit dari Kelantan, dia kata dia nak menyentuh tentang allowance kerajaan yang diperoleh oleh Yang Berhormat setiap bulan. Itu allowance kerajaan, dia claim dan sebagainya. Apakah wang itu boleh dikategorikan sebagai sumber pendapatan? Dia kata saya nampak wang itu sejak masuk poket wabi-wabi dan masuk wabi pas pada, dia kata saya nak kepastian halal haramnya. Bolehkah minta saya beri pencerahan? Ini kata Pok Sujit. Sebenarnya wang kerajaan itu bukan untuk ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri itu berbelanja untuk diri dia, tidak. Ini adalah klaim dia kalau dia pergi satu kawasan, dia melawat dan ada keperluan, dia menderma dan sebagainya. Itu kerana tugas itu maka dia boleh tuntut. Bukan kalau kerajaan tu dia boleh masuk poket dia saja gitu saja, saudara. Tak. Jadi kena ingat, ini wang rakyat. Saya juga dapat kiriman daripada sahabat saya, saudara Rizal Endau. Beliau mohon jasa kepada siapa saja yang mampu menyuarakan masalah peneroka Felda berkaitan dengan tenaga kerja. Ya, memang saya faham. Ini untuk teman-teman warga Felda. Kita banyak gugusan 1, 2, 3, Felda Pelentung, Felda Jengka, Felda Besaut, macam-macam Felda. Ya? Dan kita tahu hari ini memang harga buah agak tinggi sedikit. Ada kenaikan. Tetapi tidak boleh diturunkan kerana tak ada pekerja. Sebab mereka yang dari kumpulan 1 yang awal tu dah tua sangat lah. Saya ada abang saudara saya di Felda Besaut katanya. Umur pun dah 70 lebih. Macam mana dah nak menurunkan buah kelapa sawit dia, pokok pula dah tinggi sikit. Dan dia memerlukan tenaga pekerja. Jadi dalam keadaan begini, kita harap agar pengurusan Felda dapat memikirkan dengan segera. Dan juga Kementerian Sumber Manusia harus memikirkan juga bagaimana kita menyediakan tenaga kerja.
sama ada kita nak buka pada orang ramai ke yang datang minta kerja. Memang ini adalah juga bidang pekerjaan, tenaga buruh. Jadi dalam keadaan begini, Saudara Rizal, saya amat berterima kasih atas kiriman saudara kerana menyantuni inilah masalah rakyat yang tentunya di kalangan peneroka Felda. Kerana buah tu kering di atas di pokok lah. Bila dah kering tu, kalau turun pun nilai dah tak ada. Jadi pengurusan Felda, Kementerian Sumber Manusia harus mengkaji. Mungkinlah terpaksa mengimport pekerja daripada Indonesia. Tapi kena kajilah juga secara mendalam apabila kita menggajikan buruh asing. Tapi sebaik mungkin pengurusan Felda mesti mencari upaya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, kerana buah-buah ini tak dapat diturunkan daripada pokok-pokok ataupun pohon-pohon ada yang tinggi, kalau terutama dengan generasi pertama, generasi kedua tidak mungkin dapat menurunkan kerana usia, faktor usia. Saya tengok pun berat saudara, saya tak mampu dan angkat walaupun setandan buah kelapa tu tak mampu saya pikul. Itu pada diri saya, apatah lagi ke teman-teman kita yang mewakili generasi pertama dan kedua. Jadi pengurusan Felda, orang kata jangan cakap tak sempat bikin lah. Anda harus bertanggungjawab memikirkan yang terbaik. Saudara Jaringo tak paksa suruh dengar hak masih ayat. Saya nak bagi tahu pada kawan-kawan yang kadang-kadang memberi kiriman. Saya tahu ini cara mereka untuk melakukan cyber ataupun perang saraf. Kata tak gunalah subjek ini, begitu begini dan sebagainya, cyber. Jadi jangan jawab dengan bahasa yang orang kata yang kasar. Tak apa. Biarlah mereka nak kata apa pun, kita ada Tuhan, saudara. Saya tak ada masalah pada saya. Nak dengar, tak dengar. Sebab prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi kalaulah daripada Jcom ke ataupun marah sebab mereka mewakili parti-parti tertentu, saya mewakili parti UMNO. Sebab saya orang UMNO, cakap terus terang. Jangan risaulah, jangan nak provoke lah. Tak usah buat apa pun. Saya buat macam mana pun, saya orang UMNO. Dan saya tidak akan menukarkan saya punya pegangan hidup saya. Jadi saudara nak provoke lah, nak kata apa, katalah. Dan saya selalu katakan, kalau saya boleh menyatakan sesuatu tentang pimpinan parti yang lain, mereka juga boleh katalah pada saya, tak ada masalah pada saya. Dan sebab prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi cuma saya minta halaman saya ini jangan dijadikan medan perbalahan dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bahasanya tidak baik. Sebab itu saya tak suka salah kau itu, salah kau ini, tidak. Sebab ada bendanya kita berbicara saudara ya. Ini tentang satu lagi tentang perbuatan ataupun sikap. Ini bukan orang parti. Ini kerana mereka yang kerana wang mereka sanggup menggadaikan penghormatan negara. Kerana terdapat pegawai-pegawai kerajaan yang bertindak khianat kepada negara kita. Di mana terdapat pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara bersama dengan 4-5 orang warga dan bukan keturunan Melayu yang mengeluarkan sedikit menjual my card. Sehingga saat ini katanya untuk satu my card itu untuk warga asing daripada negara China misalnya mencecah sampai 600,000. Jadi pada dia terliur dengan wang ringgit ini, dan ini apabila terbongkar bukan 8 keping tetapi 1,000 my card telah pun terjual. Dan ini adalah my card yang benar, yang asli. Saya dapat ini menurut laporan daripada Harian Metro. Dia melaporkan bahawa 1,000 warga asing memiliki my card sah yang dipercayai masih berada dalam negara ini. Kerana mereka gagal untuk mendapatkan pasport untuk keluar negara asal masing-masing. Jadi menurut sumber itu, ini mengejutkan kerana jumlah itu direkodkan hanya bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Dan tidak bagi tahun sebelumnya. This is very serious. Jadi katanya pihak berkuasa menerima maklumat bahawa semua lelaki dan wanita warga asing ini datang dari beberapa negara dan memiliki my card yang sah yang dikeluarkan oleh segelintir individu, dan saya anggap ini sebagai pengkhianat di Jabatan Pendaftaran Negara kerana mereka bersubahat dengan sedikit ini hanya kerana wang mereka sanggup menggadaikan kedaulatan bumi kita ini. Jadi berdasarkan siasatan susulan daripada penahanan 20 individu sejak 2 bulan lalu, ribuan my card yang sah bukan sahaja dikeluarkan di Pulau Pinang, malah di beberapa negeri lain.
Jadi sedikit ini sebenarnya saudara, dia bijak bawa pasir di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan dan sebagainya. Jadi dalam kejadian pada 16 Mei lalu, seorang wanita warga Cina telah dapat dikesan kerana dia memiliki my card yang dia bukan warga kita, tapi dia mempunyai my card apa yang sah apabila dia nak buat pasport. Jadi bila ditanya oleh pegawai immigration, dia tak boleh berbahasa Melayu. Dalam keadaan begitu, diragui. Jadi rupanya datang 5-6 orang. Jadi bila yang ini tak lulus, yang 5-6 orang itu lari lentang pukang. Jadi di sinilah terdedahnya banyak. Jadi my card yang sah ini yang dilakukan oleh mereka yang tidak langsung memikirkan soal kedaulatan negara kita. Orang macam ini hukum, kalau saya lah, hukum sula 7 keturun. Betul. Ini dah ramai, bukan sikit, 1000. Beribu-ribu pun. Jadi selepas kejayaan membekas 20 individu, termasuk seorang pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara Pulau Pinang, dia telah dipercayai mengeluarkan ini my card ini kepada warga. Warga datang ni dah banyak duit. Dia sanggup sewa untuk sebuah pangsapuri satu malam saja pun sampai 100,000. Dan kegiatan mereka bukan hanya untuk datang bercuti. Mereka melakukan skema, perjudian dan macam-macam lagi. Ini yang membuatkan mereka tertarik untuk berada di Malaysia. Apakah Malaysia ini nak dijadikan sebagai pusat dengan kegiatan yang tidak sihat ini? Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Dalam Negeri laksanakanlah tugas sebaik mungkin. Dan kita ucapkan tahniah pada Polis Raja Malaysia yang mampu mengesan dan akhirnya membekas mereka-mereka ini. Dan saya harap bahawa ditingkatkanlah usaha murni saudara. Ingatlah negara kita ini, inilah saja negara milik kita. Jadi jangan kerana wang maka kita sanggup melakukan apa saja. Saya, itu laporan sekadar hari ini bacaan. Nah, persoalan paling penting sekarang ini, saudara Mazlan Khalif, saudara Zihan, saudara Yusofi Rafiq, Puan Fazilah, Syarif Utusan, saudara Mak Semana Jaya, saudara Mak Yazid. Persoalan yang ingin saya utarakan hari ini adalah sampai bila harus begini. Saudara, jadi apakah dengan mendapat jawatan sebagai yang berhormat, dapat jawatan sebagai timbalan menteri, dapat jawatan sebagai menteri, dapat jawatan sebagai esko kerajaan negeri, dapat jawatan pengurusi JSC dan sebagainya, mereka boleh melakukan samonan pada harta rakyat. Jadi rakyat tengok saja kerana mereka bergelar orang-orang ternama, orang kayangan. Jadi persoalan saya sampai bila? Kerana mereka ini sebelum mendapat jawatan, mereka berjanji pada rakyat. Mereka menjadi juara untuk memperjuangkan soal rakyat. Tapi bila keberadaan mereka, kesan daripada dilantik, dipilih oleh rakyat, mereka melakukan rampokan terhadap harta rakyat. Ini yang saya tidak berapa menerima. Dan ada orang menghantar kiriman pada saya. Dia kata, Datuk bercakap sama malam tu, adakah dia nak dengar? Saya tak kisah. Orang nak dengar, dia orang nak dengar tak dengar ke, dia hanya kuasa tu pulang pada mereka. Yang saya nak bagi pencerahan kepada rakyat, agar warga kita sedar. Bila musim datang nanti, tak lama pun je dah waktunya. Saya ingat dalam 7-8 bulan lagi, bila ada pilihan raya umum, kita kena ingat pada diri kita, tanam semangat dalam diri kita. Ingat bahawa itulah saatnya kita menentukan kedudukan kita, sama ada orang itu layak tak layak menjadi pemimpin. Sebab bila mereka berada di anjung kuasa sebagai pemimpin, mereka melakukan samonan, merampok harta rakyat. Ini yang kita tak boleh terima. Sebab saya dapat kiriman, ada satu orang surat yang ditandatangani seorang menteri besar di utara Malaysia, memberi jawatan penting kepada kroninya. Dan ini saya tengok surat itu ditandatangani. Lepas itu daripada sisi politik dia kata, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah bersetuju melantik saudara begini ke jawatan dalam JLC, di sebuah JLC di utara Semenanjung. Jadi saya katakan, inilah masanya apakah jawatan itu untuk memberi kekayaan kepada kroni. Kita hendak kalau dia dilantik sebagai lembaga pengarah dalam satu JLC itu adalah on merit, atas kemampuan dia, bukan atas rekomendasi ataupun atas sokongan daripada orang politik. Yang rosaknya negara kita ni adalah sokongan orang politik. Betul saudara Puan Siti Rafiqah, menteri-menteri ini kadang dia bukan fikir pada rakyat, dia fikir diri dia saja.
Macam ni, macam kata saudara Muhsin Dollah. Dia tak kiriman kat saya. Dia kata kalau betul nak bantu rakyat, duit kumpulan wang sekolah pekerja tu keluarkanlah. Bukan kena kerajaan pun. Itu yang Sabah malam saya bercakap. Kalau mereka benar-benar nak bantu rakyat, rakyat dah tertekan sekarang ni. Okey, bukan duit kerajaan, tabungan milik pekerja itu sendiri. Tuan badan tu punya nak keluar daripada tabung dia, pun kamu tahan. Apa benda ni? Jadi mereka tidak dilihat untuk membantu rakyat. Kamu berada di anjung kuasa, sepatutnya laksanakan. Setiap janji mesti dikota. Ini rakyat tersepit, hidup dalam keadaan yang sukar. Makanya berlaku perceraian. Ini kesan daripada itu. Yang ada, lepas tu ada pula yang kalau berlaku kematian, orang minta bayar untuk mana usaha-usaha kerja-kerja kebumian, mesti kena bayar 1,000 lebih dan sebagainya. Ini semua menekan kehidupan rakyat. Jadi begitu juga. Cuma saudara Musa Saidin, dia kata dia tidak pasti apakah mereka yang sedang dianjung kuasa si perdana akan mendengar keluhan rakyat. Ataupun yang live yang saya buat ini, dia kata sekadar nak luar rasa, bolehlah. Saya bukan kata begitu. Matlamat saya bukan nak bagi tahu kat mereka. Saya tahu mereka sedang hanyut dengan kehidupan yang sedang lenang. YB, Yang Berhormat, Menteri, Timbalan Menteri. Itu bukan urusan kita. Urusan kita sesama rakyat. Saya harus menyedarkan kepada saudara bahawa waktu satu ketika dulu, kita ada membuat kesilapan. Mengundi mereka untuk diangkat sebagai wakil rakyat. Akhirnya, sejak pilihan raya umum 2018, pilihan raya umum ke-14 sampai hari ini masalah tak selesai-selesai. Dah 3 Perdana Menteri, kehidupan rakyat masih belum dapat ditangani. Ini realiti saudara. Jadi kita tengok berlaku pelbagaian kepincangan. Ini cakap terus terang saudara. Macam saya katakan, macam kita nak tanya macam saudara Muhammad Azmi Imam Ali daripada Kelantan. Dia kata betul, saya cakap betul. Dia kata dia nak bertanya, semasa kerajaan Pakatan Harapan merentah selama 22 bulan, kemana perginya duit harta tabung haji yang dijual? Kemana pergi hartanya duit khazanah negara? Kemana perginya duit ladang Verda yang dijual? Kemana hilangnya duit daripada hostel kerajaan berbilion yang dijual kepada negara luar? Duit sumbangan rakyat tabung harapan mana pergi? Jadi banyak lagi kata wang yang perlu didedahkan. Ini mereka sapu sendirilah jawabnya. Dan sebab itu beliau menuntut supaya adanya forensic auditing. Dan kalau pimpinan hari ini betul-betul jelas ikhlas nak jaga integriti masing-masing, integriti kerajaan, mesti ada forensik ni. Ini wang rakyat, saudara. Jadi begitu juga macam saya terima satu ini meranjatkan saya. Amat memeranjatkan saya bila ada seorang pemimpin, dia boleh buat rekomendasi supaya dianugerahkan tanah di wilayah persekutuan. Dia bukan orang wilayah pun, kerana dia berjiran di kampung dia. Jadi jiran sekampung dia duduk sebelah rumah dia, maka diberi recommendation untuk mendapatkan tanah. Tanah itu pula nilai dia bukan sedikit saudara. Nilai tanah itu adalah RM800 sekaki persegi. Jadi dia berkelulusan di Jalan Pil, 29 ekar tanah di wilayah persekutuan, tinggi. Dan nilainya lebih kurang 101 juta. Diberi pada kawan dia yang sama sekampung. Dululah masa mungkin di kampung ke, atau jiran serumah ke, jiran rumahnya. Dan syarikat yang dimiliki oleh kawan ni pula bukanlah satu syarikat yang berwibawa. Kalau dia mempunyai kedudukan yang kukuh untuk memajukan tanah tersebut, okeylah. Ini nilai 101 juta. Dia punya syarikat ni dalam mengikut carian yang saya dapat katanya adalah RM100 je. Syarikat berbayar RM100. Diberi tanah nilai RM101 juta. Kononnya nak dimajukan. Adakah ada kemampuan? Pasal harga tanah saja belum lagi harga pembangunan, harga projek sebut bukanlah RM101 juta. Saya ingat Mendalam belanja hampir 1 bilion. Dan di sinilah letaknya saya katakan samunan rakyat. Kenapa perlu berlaku benda begini? Saya tidak mau menuduh. Bila saya dapat kiriman begitu, saya geleng kepala. Dan ada kabarnya bahawa ini melibatkan pihak berwajib. Ini dalam surat dia dedahkan semua. Tapi saya tak boleh. Saya tidak boleh nyatakan secara terang kerana ini melibatkan proses undang-undang. Sebab itu saya tak boleh namakan. Jadi saya tak ada bukti. Yang saya ada dalam
internet. Jadi saya dalam internet tidak boleh jadikan bukti di mahkamah, saudara. Dia melainkan surat itu benar-benar hard copy. Bila sampai perbicaraan dan sebagainya. Jadi saya cuma boleh mengutarakan kalau benar ini berlaku. Kenapa boleh berlaku begitu? Ini pimpinannya pimpinan orang kita. Saya lihat sejak akhir-akhir ini yang bertelagah, yang melakukan kepelbagaian, kebobrokan adalah orang kita, bukan orang mereka. Ini saya cakap terus terang, bukan saya resis, tidak saya. Tapi saya melihat dalam keadaan politik, kita berbalah Melayu sama Melayu. Yang berbalah UMNO dengan PBM, PBM bersama dengan PAS, PAS dengan keadilan, keadaan dengan amanah. Ini 4 ni. Kemudian ada pula pejuang. 4, 5 ni berbalah sama sendiri. Orang lain tepuk tangan saya. Dan mereka tepuk tangan dan mengaut keuntungan menggunakan orang kita yang dibayar. Mereka ialah kuli-kuli Batak yang kononnya baik dengan menteri, baik dengan pemimpin untuk mendapatkan tangan, untuk mendapatkan projek. Mereka membolot projek itu, membolot kekayaan. Sebab itu orang macam ini tak layak dilantik sebagai pemimpin. Ini yang saya lontarkan. Bukan saya nak bagi tahu mereka di anyong kuasa. Mereka di anyong kuasa tengah kesedapan. Enak. Buat projek 1, 2, 3. Dapat ratus-ratus juta. Ini yang saya nak nyatakan pada warga kita. Cukup-cukuplah kita ini dijadikan bidak-bidak di papan catur. Kita ini dimomok-momokkan. Digula-gulakan. Seolah mereka ini perjuang bangsa. Saya tak blame. Kalau sebab itu saya tak berminat nak bercakap soal DAP sebab itu parti mereka. Mereka memanglah main politik, mereka juga nak berkuasa. Tapi kenapa kita sama kita yang berbalah tanpa sempadan? Bila saya cuba baik dengan parti-parti lain, sudah kata nak tukar kiblat lah, tukar pegangan. Tidak. Sebab bila saya macam contoh semalam saya bercakap dengan saudara Ismadi, bekas wakil rakyat, bekas belajarlah senator daripada parti keadilan. Saya nak baca sejauh mana kesedaran dia terhadap kepentingan bangsa kita ni. Mereka harus jujur. Jadi saya memberi kritikan hanya sekadar kritikan. Dia dengar tak dengar soal mereka. Tetapi yang saya nak bagi tahu pada warga kita ini, jangan izinkan lagi diri kita ini diperbodohkan. Jangan benarkan diri kita mudah terperangkap dengan janji 1000 mimpi. Sebab itu kalau saudara lihat sama malam dulu 5-6 bulan dulu saya dah kata kita tidak mahu lagi dengan seuncang beras menjanjikan 1000 harapan. Enough is enough. Tak mahu lagi bila datang musim pilihan raya bawa beras 1 uncang, bawa duit 100-200, dah kita terperangkap untuk ikut cakap dia. Sedangkan kita tahu mereka itu adalah orang segala-galanya penuh dengan kebobrokan. Orang macam ini perlu disingkirkan. Perlu kita singkirkan. Tak perlu lagi lah. Biar. Tapi tak boleh nyatakan. Kalau kita nyatakan, dia bergaduh pula, berperang pula secara senyap. Kerana saudara harus mengutarakan, selalu saya katakan, suara rakyat kuasa keramat. Saya tidak suka, saya amat benci melihat ada pimpinan yang cuba nak memperbodohkan rakyat. Yang kita sama kita berbalah. Yang daripada parti keadilan bergaduh dengan UMNO, UMNO bergaduh dengan PAS, PAS bergaduh dengan PBM, PBM bergaduh dengan UMNO, berpusing, bergelagak ke situ. Dan orang atas senyum. Saudara tak dapat. Kalau saya pergi ke parlimen, saudara akan terperanjat. Saudara akan terperanjat. Dalam dewan tu mungkinlah bersaut-sautan lah, duduk-menuduk. Tapi bila masuk dekat lounge, mereka duduk minum kopi, brother. Mereka minum teh tarik bersama, gelak ketawa tanpa menampak. Betul, ini bukan saya bohong. Saling ketawa. Boleh tanya tu, yang rumah macam mana punya kereta okey? Okey, rumah macam mana? Okey. You beli rumah itu hari berapa? You makan macam mana? Jom kita makan. Itulah keadaannya. Di bawah kita berpecah. Rakyat diadu dombakan dalam sistem teori Machiavelli, divide and rule. Rakyat dipecah-pecahkan. Sebab itu dulu, satu ketika dulu macam di Kelantan, sampai tak boleh sama-sama Islam. Semayang pun tak boleh dalam satu masjid yang sama. Jadi ini kerana politik. Alhamdulillah, tak ada dah masalah tu sekarang dah selesai. Dan masa berdepan macam mana? Saya mengharapkan dengan apa yang saya beri pencerahan ini, saban malam saya nak bagi tahu supaya kita ingat dalam fikiran kita, kita adalah warga yang tidak lagi boleh diperbodohkan. Malu kita pada anak-anak.
Kalau saudara seusia dengan saya, anak-anak semua dah keluar daripada pusat pengajian tinggi, yang ada degree, yang ada diploma, yang ada master degree. Kita rasa malu kalau diri kita diperbodohkan oleh pemimpin. Sebab itu saya tahu anak muda sekarang ni, mereka juga akan menjadi jiwa memberontak. Sebab itulah saya melontarkan pada pimpinan. Saya cuma bercakap pada pimpinan parti saya. Sudah sampai masanya bahawa UMNO melakukan reformasi ataupun islah kepimpinan. Melantik orang-orang muka baru. Pemimpin-pemimpin yang dah comot itu kita ketepikan. Tak usah takutlah Datuk Seri Presiden. Don't worry. Sebab 3.7 juta rakyat ni nak layan dalam 100 orang ni. Biarkan mereka terpekik tolonglah. Berapa banyak sangat mereka boleh mengait ataupun menarik sokongan warga kalau kita melakukan islah ataupun reformasi dalam kepimpinan. This is the most important. Sebab sekarang ini orang benci pada parti-parti politik yang diwakili oleh orang-orang yang dah 2-3 penggal. Orang yang sama yang melakukan pembohongan demi pembohongan. Balik ke kampung macam-macam janji, tapi di Kuala Lumpur cari kaut. Dia kaut untuk kekayaan diri dia dan untuk kekayaan untuk kroni. Cukup-cukuplah. Saya bagi tahu ni untuk saudara, bukan untuk pemimpin. Ini saya bercakap terus terang secara hati ke hati sebagai warga yang saya tidak lagi rela melihat warga saya ditipu. Saya tidak rela. Sebab yang berbalahnya kita sama kita. Wadah perjuangan UMNO jelas. Tapi kita sama kita tuduh UMNO tu begitu, UMNO. UMNO tak salah. Yang salah pimpinan. Jadi mereka ni, sebab itu saya minta pada Datuk Seri Presiden UMNO, tukarkan. Supaya UMNO berwajah baru. Apa nak berlaku dalam DAP dan Parti Bangkang, itu masalah mereka. Kita rawat parti kita ini. Kita tukar wajah, imej baru. Dan saya tak setuju kalau orang kata UMNO dah 60 tahun merompak. Saya salah. Saudara melakukan tuduhan yang melulu. Bukan UMNO. Ada pimpinan-pimpinan tertentu. Saya tidak menafikan. Banyak tanah-tanah yang macam apa berlaku di wilayah Persekutuan lah. Berapa banyak tanah-tanah yang telah pun tergadai pada orang lain. Saudara jangan lupa apa berlaku di Selangor. Pimpinan Melayu juga. Tiba-tiba saja kawasan yang direservekan sebagai hutan simpanan, hutan kekal, boleh diubah untuk dibangunkan. Dan pembangunan itu siapa yang melakukannya? Saudara lihat siapa pembangunan Dentum Jelatik di Keramat, dekat saja pun. Nilai projek itu berbilion. Siapa yang membangunkan? Syarikat mana? Kontraktor mana? Dan siapa yang membeli hartanah itu? Akhirnya kawasan Keramat yang diusahakan oleh almarhum Datuk Harun bagi pada orang Melayu ni seorang 1 ekar, 2 ekar, 1 lot, 2 lot apa semua. Akhirnya warna itu terlepas balik pada tangan orang lain. Matlamat asal untuk kita melihat warga bangsa kita mempunyai hartanah terap, akhirnya saya tak mencapai, tak kesampaian. Pimpinan terdahulu, pimpinan UMNO. Saya jangan kata UMNO tak buat. Tapi datang yang baru ni, yang menukar syarat juga ada sebagian pimpinan UMNO. Tapi siapa di Seri Selangor, di Keramat itu yang menukar syarat-syarat tanah reserve Melayu. Sedangkan dalam perlembagaan jelas mengatakan kalau tanah itu tanah reserve Melayu, kalau diambil oleh kerajaan, hendaklah diganti semula. Kalau 1 ekar kena ganti juga, 1 ekar ataupun 2 ekar. Itu ada termaktub dalam perlembagaan. Tapi kenapa tidak dilakukan begitu? Jadi kita warga kena tuntut. Saya bukan nak marah pada orang, mereka jadi menteri, jadi esko, menteri besar. Ini mereka dah selesai masalah mereka. Sebab itu apa yang berlaku, ketempangan yang berlaku di Negeri Sembilan itu adalah ledakan daripada rakyat bawahan. Yang akhirnya berlaku kepincangan di Negeri Sembilan yang tak tahulah dah selesai ke tak selesai. Itu bukan UMNO. Sebab itu saya kata jangan kita lontarkan kesalahan itu hanya kepada parti tersebut, bukan pada pimpinan. Saudara, 22 bulan selepas kerajaan bertukar daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan mereka mengizinkan agar agama kita dipersenda, agar bangsa kita dipercacai, hak keistimewaan orang Melayu tergadai, tanah-tanah Melayu juga ada yang tergadai, projek-projek yang dibina oleh kerajaan begitu lama dengan nilai berbilion-bilion tergadai pada negara luar.
Bukan parti itu, pimpinan parti tersebut. Individu-individu tertentu lah. Begitu juga di Selangor. Betul, ada zaman UMNO dulu pun ada juga tanah-tanah yang dibangunkan, tergadai juga. Tetapi selepas itu dah berapa penggal, dah 3 penggal dipimpin oleh keadilan. Apakah kita nak kata parti keadilan? Tak, pimpinan. Yang silih berganti, tanah bagi EcoWorld. Bukan kita tak tahu skandal tanah EcoWorld, tak terbongkar. Apa berlaku dengan tanah ini di Dantum? Berdentum-dentum lah jawabnya di Keramat. Apa berlaku di Kuala Langat? Ini keadaan saya. Begitu juga di Pulau Pinang. Berapa banyak tanah-tanah kita milik tanah Rizal Melayu. Sebab itu semalam saya panggil wakil daripada balik pulau. Saya nak tahu apa keadaan sebenarnya. Dan Alhamdulillah dia sedar. Tok 22 bulan PH diketuai lah Tok tu. Dia saudara Wan Rohana bukan 22 bulan saudara. 22 plus 22. 22 tahun campur 22 bulan. Tapi kita tak bersongkit lah benda begitu. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa pada tahun 1997 Akta Pencegahan Rasuah telah dipinda. Artinya sebarang tindakan kejadian rasuah boleh disiasat selagi ada bulan dan bintang. Dulu sebelum dia dipinda dulu maka rasuah ni 15 tahun. Tapi sekarang tak boleh. Terpulan. PAS tidak minta tanah tapi PAS minat kat kayu balak. Saya sebab itu saya katakan, saya tak mahu sebut pasal PAS. Saya kata lebay-lebay. Lebay-lebay yang menerajui kerajaan negeri ini Kelantan. Bagaimana masalah air tak selesai? Mereka lebih berminat pada kayu balak. Apa yang berlaku di lodging. Tapi saya tak boleh kata, apa tak boleh saya. Itu bukan soal parti. It is individu. Begitu juga dengan UMNO. UMNO kalau ikut suci perjuangannya. Sebab itu Saban malam, saya mengutarakan, saudara Zulgoh, Penang mana dari Rizal Melayu? Ada saudara. Ada. Bukalah tanah Rizal Melayu. Sebenarnya malahan Penang itu asalnya milik kerajaan negeri Kedah. Yang sampai hari ini, Kerajaan Pulau Pinang bayar sewa pada Sultan Kedah. Kena buka. Kena tengok keadaan. Ya, jadi, sebab itu saya kata, jangan you tonjolkan dan you tunjangkan kepada UMNO. Pimpinan, saya setuju. Kalau parti, saya tak bersetuju. Saya minta maaf, saudara. Kerana bagi saya, UMNO dah buat dasar yang cukup baik. Tetapi ada orang yang tak amanah. Ini terletak pada pemimpin. Sebab itu saya kata, sampai bila warga bangsa kita ni mengizinkan minda kita dicaturkan oleh mereka bernama pemimpin untuk kita terjebak menjadi bangsa yang pengemis, untuk menjadi bangsa yang paling hina, dan kitalah pengemis di bumi kita sendiri atas kesilapan kita sendiri. So, masa untuk kita berubah. Tidak lagi boleh dipersenda minda kita. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.